Jom, sekarang ni kita tahu Alice akan pergi dekat EXP. Apa yang bagus lawan dengan Alice kat sini? Lawan dengan Alice. Silap diorang ambil CC pun okey. Kalau tak nak CC pun, jujur cakap Esme pun still on the table. Daripada sudut damage kali ni, saya rasa dah pun mencukupi dengan adanya Zinshin dan juga Saya macam lagi gemar high loss sebenarnya. high loss, ya. Berikan High loss gangguan damage. sepenuhnya. Sebab keempat-empat hero Arkitora kena bermain di bahagian hadapan. Dan kalau ada gangguan yang cukup besar di bahagian hadapan, ini akan memberikan gangguan yang lebih besar lagi, lebih lumayan kepada Selangor Rejayans. Tetapi CC yang menjadi jawapan, memberikan sikit sebanyak aspek damage dan juga curtain call pastinya mengganggu sikit sebanyak pergerakan Arkitora nanti. Lagi sekali saya cuma risaukan Hilda je dekat sini. Saya rasa Hilda ni boleh menjadi, kalau goal ataupun EXP memang menang kuat, kemudian Hilda akan bantu win more dekat lane tersebut dan masuk ke dalam jungle. Jadi kalau dua-dua side lane pun tak menang, saya rasa susah. Kita kena lihat bagaimanakah early game untuk Arkitora. Adakah akan berhasil menggunakan early game pressure yang mereka miliki, terutamanya dengan adanya Hilda ini ataupun tidak. Selangor Rejayans pula agak selesa daripada sudut drafting. Perlawanan yang cukup dinanti-nanti. Kita akan bersiap sedia untuk menyaksikan perlawanan tersebut. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan terus masuk ke dalam lockdown untuk menyaksikan perlawanan pusingan yang pertama antara Arkitora berhadapan dengan Selangor Rejayans. Patutnya awak dah nampak dah pause tu, tapi teruskan lagi. Sebab saya tengah mendengar hayat saya. Awak sedang menikmati. Awak punya mata kat telinga lah. Betul, orang Rabun kalau telinga dia tak jelas, mata dia memang macam gitu. Faham. Okay, tapi tadi kita sempat untuk berbincang sedikit sebanyak drafting untuk Arkitora, di mana mereka perlu mendapatkan kelebihan pada fasa awal game, terutamanya impact yang dibawakan oleh Super Yoshi yang menggunakan Hilda. Tetapi untuk Selangor Rejayans pula, drafting yang penuh dengan damage, namun begitu daripada sudut setup yang mungkin menjadi sedikit masalah bagi pendapat saya. Sekarang ni tengok draft, jujur cakap, kalau mana Arkitora nak menang, diorang boleh menang dekat goal tu je. Sebab dekat EXP, nak menang dengan melainkan mid duo diorang, dapat keluar daripada lane cepat, baru diorang boleh menang dekat EXP. Senang cerita kat sini, Freya boleh menang 1v1, Yep. tapi untuk Alice nak menang 1v1 dengan CC tu susah sikit, dia perlu bantuan. Tapi kita tahu SRG, diorang suka tolong Cram. Jadi Betul. melainkan kita boleh halang mid duo SRG use dengan Stormy untuk gerak, baru kita boleh tolong EXP. Jadi saya rasa dekat sini agak dilema Arkitora. Diorang ada satu pilihan, and diorang kena buat pilihan tu dengan bijak. Nak attack goal ke nak attack EXP? Ada satu yang perlu dititik beratkan terlebih dahulu. Adakah Innocent ataupun Cram? Kedua-duanya bagi pendapat saya dah pun membuktikan di mana kalaulah contoh mereka ketinggalan pada fasa awal game, tak menjadi masalah kepada mereka untuk bangkit semula pada fasa mid game, pada fasa late game. Cuma untuk IQ tak kisah apa pun pilihan mereka, adalah mereka menggunakan kelebihan kepada tekanan lane tersebut dengan lebih banyak lagi. Bukan sekadar melaksanakan satu rotasi dan itu sahaja. Ya, untuk perlawanan pertama ni memang perlu untuk pasukan Arkitora step up balik pada hari yang semalam. Sepatutnya dah menjadi satu wake up call juga untuk mereka. Tapi untuk pasukan Selangor Rejayans, setakat ini mungkin tak ada masalah untuk mereka. Kita nak tengok dalam game nanti apa yang akan berlaku untuk mereka. Jadi kita akan saksikan dah selesai masalah teknikal kita untuk fasa permainan ini, di mana kedua-dua pasukan terutama dekat bahagian tengah, duo mid baik pada pasukan Arkitora dan juga Selangor Rejayans yang sentiasa cuba untuk menjaga kedudukan masing-masing. Ya, kita punya POV kali ni. Kan agak menarik daripada angle yang berbeza. Clearance wave dilaksanakan oleh Selangor Rejayans lebih awal lagi di bahagian tengah. Tak ada rotasi kepada kawasan jungle daripada Arkitora, tapi sebaliknya SRG yang melaksanakannya. Ya. Dekat sini agak menarik kalau Arkitora diorang nak cuba kontes kat sini. Disebabkan diorang ada banyak burst, tapi Gary yang cuba untuk didapatkan mudah. First blood untuk Udi. Super Yoshi pula yang cuba untuk dijadikan sebagai target seterusnya untuk pasukan Selangor Rejayans. Jadi Super Yoshi nak tak nak perlu untuk menjarakkan kedudukan supaya tidak membenarkan Selangor Rejayans mendapatkan kelebihan pada masa awal permainan. sebab tu saya mempersoalkan, ada beberapa hero diorang boleh challenge Little Wanderer, ada beberapa hero yang diorang tak boleh challenge Little Wanderer. Disebabkan Gary pakai Leo Mod, dia punya burst damage tinggi and dia ada psychic skill untuk lari. Jadi sepatutnya boleh challenge untuk Little Wanderer. Tapi disebabkan menentang dengan Harley, Jushin dan juga Glue,
Yang terang-terang diorang menang mid trio tu, kemudian Glue boleh halang dia daripada dash. Itu ada satu pilihan yang salah lah sebenarnya. Patutnya tak boleh kontes. Tak dilupakan juga Super Yoshi juga telah pun terpaksa untuk menggunakan flicker dengan lebih awal. Sedikit sebanyak pencungan daripada kawasan jungle juga telah pun dilaksanakan oleh Uni sebentar tadi. Sekarang ini Turtle yang pertama menjadi tumpuan. Yang akan mendapatkan objektif yang pertama ini dengan lebih awal. Ya, dekat sini sebenarnya Arkitora walaupun kalah tu itu just sikit je. Lagi disebabkan Leomord dia punya scaling pun bagus sebenarnya. Jadi kalau awal-awal dia mati pun still okay, no problem. Tapi dekat sini memang harapkan Dairon kalau dapat satu setup yang bagus, Arkitora berjaya untuk dapatkan turtle dan kill, mereka dah kembali dalam game ni. Ada masalah untuk mereka dapatkan turtle yang pertama. Zoning yang dilakukan cukup cemerlang. Super Yoshi yang cuba untuk didapatkan. Tak ada masalah untuk Stormy juga. Kill yang pertama yang berjaya untuk didapatkan. Sekarang ini menunggu untuk mereka lakukan rotasi ke arah yang berbeza. Menukarkan turtle yang pertama dengan kill yang pertama untuk Selangor Red Giant. Ini masih lagi memberikan sedikit banyak timbangan. Mereka taklah ketinggalan. 500 gol ke hadapan sebenarnya dimiliki oleh SRG. Jadi kita dengan kelebihan yang dimiliki, adakah mereka akan melaksanakan gerakan yang lebih agresif? Sebab kita dah berbincang, mereka kena membuat satu pilihan. Adakah tekanan akan dipentingkan lebih lagi kepada bahagian goal lane ataupun EXP? Tapi kedua-duanya masih lagi belum menerima tekanan tersebut. Untuk pasukan daripada Selangor Red Giants, mereka masih lagi menguasai daripada sudut perairan sungai Land of Dawn. Namun untuk pasukan RRQ Tora, mereka nampak lebih nak fokus kepada bahagian long lane untuk pastikan daripada sudut nak dapatkan farming yang mencukupi bagi Raf. Juga akan jadi satu perkara yang baik untuk pasukan RRQ Tora setakat main yang ketiga. Stormy cuba untuk diberikan fokus tapi Kim yang terpaksa didapatkan juga. Super Yoshi tidak mampu terbuat apa-apa dekat bahagian atas. Raf 1v1 dengan Innocent. Beberapa kali juga serangan yang mampu untuk dilakukan kepada Innocent. Tapi bermain dengan selamat juga untuk mengelakkan daripada diri mereka didapatkan. Ya, ini kita boleh nampak di mana mid trio Selangor Red Giants. Daripada draft sendiri dah boleh nampak kekuatan mereka kerana mereka jaya mendapatkan ST Heroes. Dan sekarang ini Innocent dekat atas, Gary ada kat situ. Boleh kita ada orang nak dapatkan kill kat sini? Innocent seorang-seorang bertambah pula dengan Gary. Innocent berjaya untuk didapatkan dekat bahagian atas sementara nak menunggu turtle yang seterusnya dekat bahagian bawah. Stormy cukup proaktif untuk memberikan vision untuk pasukan Selangor Red Giants. Cuma dengan kedudukan turtle yang kedua ini, akankah ada perbezaan daripada segi pasukan Selangor Red Giants? Nampaknya pilihan kita adalah tekanan di bahagian goal lane, tekanan kepada Innocent, tetapi adakah akan diteruskan? Itu yang akan menjadi persoalan. Stormy Crimson Beacon di bahagian hadapan. Yum cuba untuk mendapatkan Kim, tapi tengok pula bagaimana Stormy yang dijatuhkan oleh Kim. Namun begitu pasukan Selangor Red Giants berjaya untuk mendapatkan Kim pula pada kali ini. Ada lagi bertubi-tubi serangan yang cuba untuk dilakukan oleh pasukan Selangor Red Giants. Tapi Ram yang cukup rendah tak boleh dapat tumbang di tengah Gram. Dairon juga sempat untuk mendapatkan Yum. Hanya tinggal 2 orang pemain sahaja untuk pasukan RRQ Tora di kedudukan turtle yang kedua ini. Namun begitu tengok bagaimana Cram dan juga Dairon berlari berkejaran seindah bunga di taman. Masih lagi mendahagakan darah Dairon. Tetapi Cram menunggu peluang. Tapi mujur untuk Dairon masih lagi boleh tarik nafas lega. Ya, saya rasa dekat sini RRQ Tora diorang kena bertenang sedikit disebabkan nampak. Saya tak nak cakap miscommunication. Saya rasa macam mereka sendiri ingatkan yang Raf akan mati. Jadi might as well dia tahan. Oh, Dairon. Oh, mereka cuba lagi dan lagi. Dekat bahagian belakang, Dairon cuba untuk melakukan tangkapan ke atas Uni. Uni terpaksa lari lintang bukan macam tak cukup. Tapi dalam masa yang sama, Gary berjaya dapatkan turtle juga. Dairon masih lagi cuba untuk bertahan. Tapi tengok bagaimana Yum mampu untuk bertinggi lagi di atas Dairon. Nyawanya yang direndahkan dengan begitu pantas. Masih lagi mampu untuk bertahan. Tapi dekat bahagian belakang, Graham. Dia dapatkan juga oleh Super Yoshi. Dairon akhirnya gugur di tangan Yums. Namun begitu, pasukan Selangor Red Giants mereka gagal untuk dapatkan turtle tadi. Tapi masih lagi berjaya untuk seimbangkan daripada sudut kill. Yang hebat tadi, Dairon dapat tangkap Uni. Masalahnya bukan tangkap Uni masa dia dekat depan. Dia travel balik tu, dia tangkap kat situ. Ya, dia dapat tangkap di mana topi Space Escape itu berada dan menggunakan Zone of Ruin sebentar tadi. Jadi kita boleh katakan mungkin Mad Awareness di mana positioning tersebut dah pun dijangka dengan lebih rapi lagi. Tapi ini adalah dangerous grass. Boleh saja menjangkakan bush yang berdekatan adalah tempat di mana topi Uni berada. Sekarang ini masing-masing berbalas daripada sudut kill, tetapi daripada sudut ekonomi tak jauh perbezaannya. Hanyalah 200 gol sahaja yang memisahkan kedua pasukan buat ketika ini. Jadi keadaan masih lagi seimbang. Tak ada pasukan pun yang sedang memegang momentum. Ya, kita tengok item daripada Innocent. Dia dah siapkan Hunter Strike dan juga Sky Piercer. Jadi
Apa-apa kill selepas ni akan menyebabkan Yusin Shin ni jadi jauh lebih bahaya. Jadi untuk RR Kitora, itu antara benda yang mereka kena micromanage. Pastikan kalau mati, jangan mati kat tangan Innocent. Tapi kalau boleh, jangan mati langsung lah. Kalau boleh. Dan walaupun kita boleh katakan Innocent, kematian satu kematian tadi masih lagi tak ketinggalan. Sekarang ini, nampaknya Selangor Giant yang mula bergerak dengan lebih agresif lagi. Cubaan untuk memberikan tekanan dan seperti yang dikatakan dengan adanya Sky PSA yang dimilikikan oleh Innocent, kalau mula disalurkan stack, ianya boleh sahaja membenarkan Innocent mula untuk online. Sementara nak menunggu turtle yang terakhir ni, kita boleh nampak yang Roma daripada kedua pasukan melakukan sedikit sebanyak pergerakan ke bahagian atas dan kemudiannya kembali pula ke bahagian tengah. Lebih kepada nak pastikan goal laner mereka boleh dijaga. Cuma dekat bahagian atas ni Raf, dia bersendirian. Uni dan juga Innocent dah mula untuk berikan tekanan hampir untuk mendapatkan menara tersebut. Tetapi memandangkan turtle yang terakhir berada dekat bahagian bawah, dah mula ditarik pula oleh Gary. Sepatutnya ini jadi peluang yang baik juga untuk pasukan RR Kitora. Yum dekat bahagian harapan, cuba untuk menara damage yang dikeluarkan oleh Tsukuyoshi. Gary juga ada tapi tak ada masalah untuk mendapatkan turtle yang terakhir untuk RR Kitora. Yum semula bertengger di atas badan Tsukuyoshi. Masih lagi cuba untuk bertahan tapi Stormy dihalau dengan cukup-cukup agresif oleh Raf. Raf masih lagi berada ke dalam Stormy, tak ada masalah untuk Raf. Raf mula pada kali ini yang terpaksa terima hukuman oleh Innocent. Yum sudah dapat kali kill. Tsukuyoshi cuba untuk dikejar lagi oleh Uni. Uni cuba untuk merapatkan lagi kedudukan Krem ke hadapan terus. Tsukuyoshi didapatkan oleh Krem. Dua pemain berbalas dua pemain. Walaupun Raf mati kat situ, tapi saya pernah interview dia di mana lagi suka pakai marksman ataupun fighter. Dan jujur cakap, antara banyak player, itu memang nampak sangat-sangat berani. Kita tengok pada instant replay kat sini, walaupun nampak macam Uni akan dikejar, kita tengok positioning daripada Raf. Dia memang terus pergi ke belakang kerana dia tahu antara kelemahan tim dia adalah menentang dengan Jushin kat sini. Jadi dia zonekan Jushin ni jauh kerana dia punya kerja lagi senang untuk stick dengan mid laner berbanding dengan Dairon. Jadi Dairon dekat sini, dia cuba untuk set up. Kalau tak berjadi, Raf akan zonekan mereka jauh. Cuma yang menjadi persoalan saya adalah kenapa Raf terpisah daripada ahli rakan yang lain apabila mereka memberikan fokus yang lebih tinggi lagi kepada Yum daripada di bahagian belakang. Kalaulah ada bantuan daripada Raf tadi, impact lebih besar lagi Tsukuyoshi. Tsukuyoshi ditenggek oleh Yum. Beberapa kali angkatan dilakukan lagi dan lagi oleh Stormy. Tapi tengok bagaimana Tsukuyoshi berjaya untuk didapatkan Gary. Cuba untuk membalas nyawa Yum semula. Dan akhirnya membenarkan untuk Kim mendapatkan kill tersebut. Krem dekat bahagian harapan. Cuba untuk berhadapan dengan dua orang pemain daripada pasukan RR Kitora. Tapi masih lagi perlu untuk bermain dengan berdisiplin. Kerana pasukan RR Kitora seolah-olah berjaya untuk memancing beberapa keadaan ke atas pasukan Selangor Giants. Yang bagus kat sini, kalau kita tengok, damage daripada Gary sebenarnya agak tinggi tau. Ya. Sememangnya tinggi sebentar tadi. Tapi kalau kita juga melihat kematian Yun sebentar tadi hanyalah menantikan untuk grab beliau cooldown semula setelah berjaya untuk mendapatkan kill kepada Super Yoshi. Namun begitu, tak mencukupi masa dan menyebabkan beliau masih lagi kecunang. Itulah sebab kenapa beliau masih lagi berlega-lega sebentar tadi. Dan kita tengok level Gary lebih tinggi daripada Uni sebenarnya. Uni banyak cuba untuk dapatkan kill, tapi objektif dan juga farming, Gary has been on point. Banyak dilepaskan sebenarnya. Cubaan untuk mendapatkan kill lebih lagi difokuskan oleh Uni. Tapi sekarang ini, apabila kita telah pun mula memasuki fasa mid game, team fight yang akan lebih menjadi teras untuk menentukan siapa akan mendapatkan kemenangan. Krem, Tony di bahagian atas berhadapan dengan Raf. Akhirnya ada rotasi. Tapi disengage telah pun dilaksanakan. Sebabkan mereka ingin mengalihkan fokus kepada lot yang pertama pula. Saya rasa Raf, lama kelamaan, perlu juga untuk invest dekat si Halbert. Kerana banyak kali dia solo mission tau. Dan kalau dia sendiri tak ada anti-heal, saya rasa dia akan mati sia-sia. Jadi saya rasa macam, nampak gayanya item ketiga dia still tak nak buat. Jadi harap-harap item keempat lah dia buat si Halbert. Ya kan, tuan-tuan yang mampu untuk memberikan serangan seorang diri sahaja tanpa gangguan. Ataupun Lafel. Memang tolong. Ya. Sebab daripada tadi saya tengok gerakan seorang diri sahaja. Mungkin kalau ada bantuan sikit je, Raf lebih selesa lagi. Lord pertama dekat bahagian bawah. Rotasi masih lagi cuba untuk dilakukan oleh kedua-dua pasukan buat kali ini. Tetapi tengok pula bagaimana pasukan RR Kitora cuba untuk mencari ruang dekat bahagian belakang. Selangor Giants juga mula untuk menunjukkan muka, memancing satu persatu pemain daripada pasukan RR Kitora buat kali ini. Tapi selama mana mereka nak pancing? Masih lagi memancing. Uni baru saja hadir di kawasan lot ini. Deadly Magic. Oh, sakit sebenarnya pada Uni. Hampir untuk mendapatkan Kim, nyawanya senipis kulit bawang. Tetapi dalam sisi yang berbeza, Yum cuba untuk mencari Dairon mungkin. Tapi masih lagi cuba untuk bersabar. Krem dekat bahagian hadapan juga berjaya untuk melakukan zoning out ke atas Tsukuyoshi. Raf juga seolah tidak berjaya untuk masuk ke dalam kawasan lot tersebut. Saya suka kiting yang dilaksanakan oleh Kitora.
Mereka tahu mereka bukan dalam posisi yang optimal untuk memulakan team fight, terutamanya apabila Kim menerima burst damage dan terpaksa kembali. Dan sekarang ini mereka dah pun reset, bersiap sedia untuk serangan yang seterusnya. Super Yoshi membuka map. Agak besar sebenarnya damage yang dikeluarkan. Super Yoshi ditumbang kali Stormy. Dekat sisi yang berbeza Stormy sepatutnya ditambah kali Raf. Mereka masih lagi menegakkan darah pemain seterusnya. Cram cuba untuk bertahan lagi tapi Kim dekat bahagian belakang berjaya untuk ditambah kali Cram. Terpaksa mengundurkan diri terlebih dahulu. Namun kita Lord ini masih cuba untuk diberikan fokus. Cram didapatkan tetapi Innocent berjaya untuk mendapatkan Lord yang pertama untuk masuk ke Selangor Giants. RRQ Tora. Kali ini mereka cuba untuk mengasak Yum semula yang tinggal bersendirian. Tapi seolah-olah bukan satu target yang mudah. Uni dah sampai percubaan untuk mendapatkan draft. Tapi lebih kepada hanya ingin menyelamatkan Yums daripada ditumbangkan oleh pemain pasukan RRQ Tora. Itu sebenarnya satu lot dance yang cantik dan Selangor Red Giants. Apa yang saya suka adalah RRQ Tora tunggu peluang untuk mereka lompat masuk. Tapi every position, kita tengok dekat instant replay kat sini. Kita tengok position daripada Selangor Red Giants. Mereka cuba untuk box RRQ Tora dekat dalam satu kawasan di mana maximum damage daripada Selangor Red Giants boleh keluar. Tapi yang rosakkan plan ni adalah Ruff dan juga Dairen. Kita nampak di mana dua-dua nak lakukan kerja zoning masing-masing. Kali ini Dairen yang ke depan, kemudian Ruff yang tolong orang dekat bahagian belakang. Jadi walaupun Selangor Red Giants, mereka cuba untuk kongkongkan RRQ Tora disebabkan duduk frontline ni tak menjadi. Super Yoshi yang cuba untuk didapatkan, cuba untuk bertahan lagi. Tapi tengok pula bagaimana pasukan Selangor Giants. Mereka memberikan paksa lagi dan lagi. Dairen cuba untuk bertahan ke hadapan. Tapi tengok pula bagaimana Innocent. Dia dapatkan juga oleh Dairen. Stormy dekat sisi yang berbeza dikejar di asap. Tapi flicker yang digunakan cukup on point. Menyebabkan Ram tak berjaya untuk mendapatkan Stormy sebentar tadi. Tapi tak mengapa, berjaya untuk mendapatkan Innocent mencukupi, memadai untuk RRQ Tora melaksanakan pertahanan terhadap Lord yang telah pun dimiliki oleh Selangor Red Giant. Dan saya setuju, sememangnya Dairen dan juga Ruff memainkan aspek yang cukup penting dalam situasi ini, memberikan tekanan terutamanya. Bagi pendapat saya, Stormy adalah target yang paling utama supaya pergerakan di bahagian hadapan lebih mudah lagi. Ya, kerana Super Yoshi dan juga Gary, dua-dua ni susah kalau Jushin tu masih hidup. Sebab walaupun dia berjaya untuk menunggang kuda, kita tahu Rama-Rama boleh angkat kuda tu. Rama-Rama kuat. Rama-Rama sangat kuat. Tapi sekarang ni kalau kita melihat daripada sudut itemization, Last X, Warden Staff, War X juga dah pun disiapkan oleh Ruff buat ketika ini. Tak ketinggalan, tak ada perbezaan daripada sudut gol kalau dibandingkan dengan Innocent sebenarnya. Sekarang ni Kim wajib ada dekat dalam semua fight sebab Kim seorang je yang ada life bane. Dia seorang je ada anti-heal kat sini. Yang lain semua tak ada. Dan jujur cakap, tak ada orang yang problem sangat. Cuma yang saya kata Innocent dengan Cram, dua-dua ni je lah yang akan healing banyak. Yang selebih daripada tu boleh lawan lagi. Ya, mungkin glue juga akan menjadi masalah kalau tak ada life banner tersebut. Boleh saja sustain yang semula Janghua dengan begitu mudah. Sekarang ini mungkin akan mula bertarik tali lagi. Lord Dance yang akan mulakan kurang daripada 20 saat saja lagi. Kita juga dapat melihat Selangor Giant masih lagi mengekalkan tekanan di bahagian bawah terlebih dahulu oleh Cram. Oh, Cram yang berjaya untuk dikenal pasti oleh Ruff. Super Yoshi juga memberikan info kepada ahli pasukan yang lain. Tapi dekat kedudukan pembuff ini, ada juga Uni yang ada percubaan untuk mendapatkan Super Yoshi. Separuh nyawa yang berjaya untuk dimakan oleh Uni tadi. Tapi saya risau sebab Daily Magic, Poker Trick daripada Uni sebentar tadi seakan-akan dia setengah nyawa lenyap. Tapi itu juga bermaksud Super Yoshi dah boleh sustain. Super Yoshi dah boleh fast tank kepada Uni sebenarnya kalau nak diteruskan. Sekarang ni Yums jumpa dengan Super Yoshi. Dan Dairen dia tunggu saja dekat flank angle. Super Yoshi kena angkat, hilang terus dekat tangan Uni. Innocent berjaya untuk didapatkan. Tengok bagaimana Ruff bergerak dan juga Gracious Stormy berjaya untuk dikunci begitu saja. Cram cuba untuk bertahan kat hadapan. Tapi tengok pula bagaimana Ruff yang masih lagi cuba untuk melakukan pergerakan berbeza. Ditanggit pula oleh Yums. Yums masih lagi cuba untuk membeli masa. Masih lagi cuba untuk melakukan apa-apa saja setakat berada di atas badan Ruff. Tetapi Lord buat kali ini yang seolah-olah ada ruang untuk pasukan RRQ Tora dapatkan. Ruff menghalau Cram keluar daripada kedudukan Lord yang kedua. Namun begitu tak habis sampai situ. Uni dah sampai. Uni ada percubaan. Ruff hilang di tangan Uni. Shutdown. Ini pula yang baik. Tetapi Gary dah sampai apabila berjaya untuk menjatuhkan Cram pula. Percubaan masih dicuba untuk dilakukan oleh kedua pasukan. Tapi kali ini Lord didapatkan oleh Gary. Yums terpaksa untuk melarikan diri supaya tidak didapatkan pula oleh pemain pasukan RRQ Tora. Kak Chris, sekarang ni saya macam lega sikit. Kenapa? Ada jungler dekat sini. Ada jungler jungler yang tak maret. Gary dah berapa kali dah dia securekan. Walaupun dalam keadaan yang saya rasa macam
Okay, kalau ni tak dapat, tak apalah, boleh maaf. Dia tetap dapat. Dalam situasi yang agak susah sebenarnya kepada beliau. Tapi kali ini dengan lot yang dimiliki, mungkin ini peluang yang diperlukan oleh Arkitora untuk meluaskan kawasan kawalan mapmaker. Sebab kena ingat, untuk Arkitora baru 2 sahaja menara SRG yang mereka berjaya jatuhkan. Jadi mereka kena mendapatkan lebih banyak lagi space, ruang untuk mereka melaksanakan pergerakan mereka. Namun begitu, Lord berada di bahagian atas untuk pasukan RRQ Tora. Mereka juga cuba untuk bergerak secara 3 lane dengan menghantar Lord dekat bahagian atas. Tapi dekat bahagian tengah ini, Minion Wave dah berjaya untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh pasukan Selangor Red Giants. Begitu juga dengan Minion Wave yang berada dekat bahagian bawah. Yoshi mengintai beberapa ruang jikalau ada pemain yang boleh didapatkan. Namun begitu, pertahanan daripada pasukan Selangor Red Giants. Oh, Uni berhadapan dengan Gary bersendirian dekat bahagian bawah dan membenarkan untuk Gary dapatkannya pula. Alamak. Kesilapan di saat waktu mereka perlu melaksanakan pertahanan. Mencuba lagi dan lagi. Tapi tengok pula dekat bahagian belakang. Yums mencari ruang jikalau ada pemain yang mungkin boleh didapatkan terlebih dahulu. Tapi tengok bagaimana Ralph cukup agresif. Hampir berjaya untuk mendapatkan Yums. Tetapi inhibitor tarik kat bahagian atas ni masih lagi tidak mampu untuk dirobohkan. Dekat bahagian bawah pula tengok bagaimana Gary yang masih lagi mencuba lagi dan lagi untuk mendapatkan satu inhibitor tarik. Namun begitu, masih lagi perlu bersabar sekejap. RRQ Tora mencari cara bagaimana ingin memecah masuk dalam pintu pasukan Selangor Red Giants. Sekarang ini untuk Selangor Red Giants ada pelbagai masalah yang perlu diselesaikan. Ya, Super Yoshi kebal menyingkirkan di bahagian depan. Tetapi mereka juga kena ingat Darren sedang memerhati. Darren sedang mencari peluang untuk melaksanakan set up Throne of Ruin beliau. Jadi sekarang ini untuk Selangor Red Giants, masalah mana satu yang mereka ingin selesaikan terlebih dahulu. Itu belum lagi kita mengambil kira dengan kehadiran Raf yang pastinya akan melaksanakan zoning. Satu yang saya boleh cakap lepas beberapa fight dekat sini, nampak seperti Arkitora, mereka bermain dengan curtain call double cram sebenarnya sangat-sangat bagus. Bila ada orang terikat, oh sekejap, Dairon. Agak menyakitkan sebenarnya dia yang dikeluarkan sebentar tadi. Dairon masih lagi cuba untuk bertahan. Tetapi Cram, dia macam dikeluarkan cukup besar. Uni cuba untuk masuk. Stormy hampir untuk didapatkan. Tetapi tengok bola dekat bahagian belakang. Gary masih lagi bertahan. Tapi shutdown. Cram berjaya untuk merupakan Gary. Tetapi Stormy terpaksa membalaskan nyawanya pula. 1 membalas 1. Super Yoshi masih lagi menagakan darah Cram. Tetapi Cram 1v1 dengan Super Yoshi tak ada masalah. Rao juga berjaya untuk didapatkan 3 gugur daripada pasukan RRQ Tora. Bijak apa yang dilaksanakan oleh SRG. Kita baru saja berbincang. Masalah mereka adalah Darren dengan Throne of Ruin. Mereka burst sahaja Darren. Paksa Throne of Ruin diguna pakai. Kemudian memaksa timba yang benar. Tapi terperangkap. Didenda. Begitu sahaja. Okey, betul Kim ni. Dia punya kedudukan tadi tu agak berbahaya juga. Tapi disebabkan posisi pasukan Selangor Red Giants sekarang akankah mampu untuk mengunci lot tersebut. Tapi dengan ketiadaan pemegang retribution berpasukan RRQ Tora, mampukah curian lot ini dilakukan? Uni sehabis baik cuba untuk mempertahankan lot tersebut. Dairon cuba untuk masuk ke hadapan. Innocent hampir untuk didapatkan juga. Tetapi Uni cuba untuk tarik tali. Tapi lebih kepada pasukan RRQ Tora cuba untuk menunggu Gary masuk ke dalam team fight tersebut. Game dapatkan Yums. Dan kali ini lot pula masih lagi mampu untuk didapatkan oleh Uni. Untuk pasukan Selangor Red Giants. Kehilangan Dairon agak sukar sedikit untuk pasukan RRQ Tora. Tetapi Selangor Red Giants juga dengan ketiadaan Yums mungkin akan berikan sedikit kesukaran untuk mereka. Percubaan yang bagus dan lagi sekali, saya suka bila tengok game ada jungler. Dari dulu pasukan ada jungler dan sebenarnya saya risau tadi kerana Kim punya mana agak rendah tau, dah sikit sangat tapi mereka masih cuba untuk lawan. Dan saya rasa itu adalah 50-50 yang berani, yang saya boleh respect lah. Dan saya juga memberikan tanda hormat kepada Darren. Membeli masa dengan agak lama sebenarnya di bahagian hadapan sebentar tadi. Tapi sekarang ini, lot telah pun tiba. Pertahanan perlu dipamerkan oleh Kitora. Lord dekat bahagian tengah berjaya untuk memecahkan inhibitor turret daripada pasukan RRQ Tora. Tapi Uni dekat sisi yang berbeza berjaya untuk dikenal pasti posisinya oleh Gary. Tetapi percubaan daripada pasukan Selangor Red Giants masih lagi ada. Namun begitu dekat bahagian belakang, mereka masih lagi nak dapatkan Gary sebenarnya. Disekat, dihalang. Yums recall pula depan dia Gary. Tak apa, saya rasa okey. At least dia balik cepat. At least dia Dari tadi dia nak balik tau. Tak dapat balik. SRG tolong. Dia tolong hantarkan balik. Tapi sekarang ini pertahanan 5 berhadapan dengan 4. Arkitora perlu bersiap sedia. Inhibitor turret kat bahagian bawah dan juga bahagian atas dah berjaya untuk dibotakkan oleh pasukan Selangor Red Giants. RRQ Tora
4 pemain yang tinggal. Cuba untuk berhadapan dengan 5 orang pemain daripada pasukan Selangor Red Giants. Mampu ke tidak untuk mereka? Pasukan Selangor Red Giants masih lagi mencuba. Yum dekat bahagian hadapan. Dair dapatkan 2 orang pemain. Tapi tidak ada follow up. Dan pasukan RRQ Tora. Mereka mencuba untuk melakukan pertahanan lagi dan lagi. Tapi tengok pula bagaimana Berjaya juga untuk melakukan pengalaman ke atas pemain pasukan Selangor Red Giants. Ram dekat bahagian atas. Dia asal bertubuh-tubuh oleh 4 orang pemain. Dan kali ini Ram terpaksa akur dirinya dijatuhkan juga. Tapi dalam masa yang sama Selangor Red Giants masih lagi tidak ingin mengundurkan diri mereka. Mereka masih lagi cuba untuk mendapatkan kristal daripada pasukan RRQ Tora. Suboyoshi pergi ke bahagian hadapan. Tapi dalam masa yang sama Selangor Red Giants kata cukup. Satu pemain berjaya didapatkan dan berjaya juga untuk mendapatkan kesemua inhibitor turret daripada pasukan RRQ Tora. Zushi ni menjingkitkan tau. Yep. Nak bunuh dia, ya ampun. Cukup menjengkelkan. Sebenarnya Hantu lah tengok item dia. Siap buat 2 item defend tau. Dia buat brute force. dan juga Radiant nama. Ha. Itu menyebabkan di mana damage output daripada Kim dan juga Darren tak mampu untuk menembusi beliau dengan begitu pantas. Tapi sebentar tadi Darren pergi pada bahagian backline, berjaya untuk tangkap Uni, berjaya untuk menangkap Innocent. Namun begitu, set up yang lebih baik lagi, kiting yang lebih sempurna daripada Selangor Red Giant. Bermain tarik tali menjadi masalah kepada kita. Sekarang ini Lord yang seterusnya diperlukan. Oh, nak dapatkan siapa Super Yoshi? Bye-bye! Selangor Red Giants kali ini memberikan fokus mereka untuk mendapatkan lot yang keempat. Mampu ke tidak untuk mereka melakukan tarikan lot pada kali ini. Tapi dalam masa yang sama pasukan RRQ Tora dekat bahagian belakang. Ada juga Yum yang cuba untuk berikan rasakan ke arah pemain yang berbeza. Tapi nampak gaya pasukan RRQ Tora terpaksa mengundurkan diri terlebih dahulu kerana pasukan Selangor Red Giants akan terus saja mendapatkan lot pada kali ini untuk pasukan mereka. Kali ini kita dapat melihat Selangor Red Giant. Mereka ingin mencari peluang untuk menamatkan pusingan ini. IQ Tora semakin lama semakin suka. Mereka dah pun melihat Super Yoshi mampu diletupkan begitu sahaja. Apatah lagi pemain-pemain yang berbeza. Lihat Darren juga tak mampu nak mendalah damage. Kombinasi Deadly Magic dan juga Poker Trick. Uni cuba untuk didapatkan hilang di tangan Gary. Tapi Gary cuba untuk bertahan lagi apabila Innocent dah sampai. Tapi Gary dah tak boleh tak ada lagi. Masih lagi ada immortality yang baru saja dipecahkan oleh pasukan Selangor Red Giants. Tapi tumbang juga. Innocent masih lagi menangkan kendali. Tapi Ram sempat untuk didapatkan oleh Graham. Mereka memberikan fokus kepada Crystal. Selangor Red Giants tak ada fikir apa.